Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah. Segala puji bagi Allah yang berikan petunjuk kepada kita di atas segala rahsia ma'rifah. Wa kasyafalana hijabal basyariyah, dan segala puji bagi Allah yang membuka hijab hamba yang di dalam perjalanan ma'rifah. Wa dallana sabilal istiqamah, dan segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kita akan jalan istiqamah. Wa wassala alaina tariqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah yang menghubungkan kita kepada tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, dan kita memohon pengampunan kepada Allah. Wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah daripada segala kejahatan nafsu dan diri kita, dan kita memohon perlindungan kepada Allah daripada segala keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang memilih jalan hidayah maka dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang memilih jalan yang sesat dia tidak akan mendapat hidayah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mujadalah atau Al-Mujadilah, mafhumnya Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu serta beriman. Orang-orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu dengan berapa pangkat dan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan kebinasaannya tajuk kita pada malam ini. Masya-Allah tabarakallah. Antara sebab kebinasaan ilmu apabila kita menyalahi adab. Antara kesalahan adab adalah duduk belakang-belakang, jauh daripada guru yang menyampaikan. Saya minta semua sekali yang duduk di belakang-belakang bangun duduk, datang ke depan. Ya, penuhkan di hadapan ni, duduk rapat-rapat. Setiap guru yang hadir ke masjid ini adalah guru, yang duduk di bawah adalah murid. Kalau saya duduk di depan, saya adalah guru, saya tidak bagi pilihan untuk duduk jauh di belakang. Duduk datang ke depan, yang duduk di dinding-dinding itu pun datang rapat ke depan. Ini disiplin adab kita menuntut ilmu. Kalian suka tak suka, yang duduk depan saya sampai kiamat bergelar murid.
Kalau ingat 2019 saya datang sini, saya sebut di antara sebab saya berhenti mengambil bayaran sagu hati ceramah, di mana salah satu tempat pada lebih kurang 15 tahun yang lalu, ketika saya panggil suruh datang depan, buat degil, buat keras, tak nak datang ke depan. Bahkan salah seorang daripada jemaah bersuara pada ketika itu, dia kata, "Ustaz mengajar aja, kami bayar." Kurang ajar. Pada malam itu saya isytiharkan pada masjid tu, saya haramkan diri saya menerima sebarang sagu hati ceramah daripada pihak masjid tersebut. Bukan haram pada hukum syarak, haram pada bahasa mana saya tak ambil, dan saya tak ambil bermula pada malam itu selama 15 tahun sampai malam ni. Saya tidak peduli siapa kalian. Saat kalian datang duduk dalam majlis ilmu, ketahuilah yang di depan ni ustaz yang mengajar semalam ada kuliah, ustaz yang mengajar 2 malam lepas, ustaz yang mengajar malam besok. Bila mereka duduk depan, mereka adalah guru. Yang duduk di depan guru ni adalah murid. Setuju? Murid buat cara murid. Di saat guru disiplinkan, kena akur. Sebab itu disiplin menuntut ilmu. Kita pesan dekat anak-anak kita, pesan dekat cucu, kamu pergi sekolah jangan duduk belakang-belakang, duduk depan. Senang cikgu mengajar, nampak papan tu. Cucu dia jawab, Tok Wan pun duduk belakang, mengaji dekat masjid, dekat surau, nak suruh cik duduk depan pasal apa? Dan yang saya muliakan, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para imam, muazzin siap, pengasas Madrasah Tahfiz Tuan Haji Taib, betul nama tu kan? Masya Allah ya. 2019 selepas di masjid ni, saya ke tempat Tuan Haji pada paginya, kuliah dengan anak-anak madrasah yang banat pada masa tu di tepi Lombong tu, tepi Tasik ke Lombong tu. Masya Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebinasaan ilmu ni adalah asbab daripada persoalan adab kita dengan guru dan adab guru dengan murid, iaitu disiplin menuntut ilmu. Bukan sahaja murid ada adab, guru juga ada adab dengan murid-muridnya. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, juga dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin, yang menyebut tentang 11 adab murid dengan para guru. Yang pertama sekali sebutkan adab yang berkaitan dengan niat. Niat kita datang ni nak apa? Tak ada apa ustaz, duduk dekat rumah tak ada buat apa, tu yang datang sini. Maka betulkan niat kita. Kita datang ke masjid, datang kuliah maghrib ni sebab kita nak menuntut ilmu, sebab kita tersedar, ada di antara kita yang tersedar kita telah bazirkan masa kita puluhan tahun berlalu yang kita tak boleh nak patah balik. Di hujung-hujung usia barulah kita teringat nak habiskan masa kita sebelum Allah ambil kita kembali untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Maka jangan kita berkira-kira masa dengan Allah, sebab masa kita telah kita habiskan terlalu lama, puluhan tahun dengan perkara-perkara dunia.
Maka betulkan niat kita. Hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab yang pertama adalah bab niat. Daripada 7,563 hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis yang pertama adalah bab niat. Dan telah berkata guru kami, telah meriwayatkan daripada Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Abu Ahnaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, telah meriwayatkan kepada kami daripada Al-Humaidi Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair berkata, telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan bin Uyainah berkata, telah meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata, telah mengkhabarkan kepada aku daripada Muhammad bin Ibrahim bin Khalid At-Taimi berkata, telah meriwayatkan kepada kami daripada Alqamah bin Waqas Al-Laythi berkata, aku mendengar daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, innama a'malu bin niat, setiap amal itu dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan diberikan ganjaran mengikut apa yang dia niatkan. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi, amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka niat kita menuntut ilmu ni untuk apa? Untuk kita keluarkan diri kita daripada kegelapan kepada cahaya, keluarkan diri daripada kesesatan kepada petunjuk, keluarkan diri daripada jahil kepada ilmu, keluarkan diri daripada batil kepada yang hak. Alif Lam Ra, surah Ibrahim ayat pertama Alif Lam Ra, ayat yang kedua kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur. Kitab yakni Al-Quran ini yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau keluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya daripada yang hak daripada yang batil kepada yang hak, daripada sesat kepada petunjuk, daripada jahil kepada ilmu. Maka betulkan niat kita. Kalau niat nak menuntut ilmu, maka duduklah disiplin kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Dan lebih baik lagi daripada kita menjadi golongan yang mendengar, maka jadilah juga golongan yang belajar. Apa beza mendengar dengan belajar? Mendengar hanya datang bawa telinga, belajar datang bawa buku dan pen. Itu beza dia. Dalam hadis sahih juga Rasulullah SAW bersabda, kun aliman. Ada riwayat yang lain sebut lafaz yang berbeza, urdu aliman, makna yang sama. Kun aliman atau urdu aliman, maksudnya jadilah kamu orang yang alim yang mengajar ilmu. Kalau kamu tak mampu menjadi orang yang alim yang mengajar ilmu, au muta'aliman, atau jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Belajar maksudnya apa? Mesti ada buku catatan. Buku catatan pun tak mampu. Sebab apa? Buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Au mustami'an, maka jadilah kamu orang yang mendengar. Maka yang tak bawa buku dan pen ni kita sangka baik, tak pandai baca dan tak pandai menulis. Kurang asam ni ustaz kan. Contoh, kalau mendengar pun tak mampu, alim tak mampu,
belajar tak mampu, mendengar pun tak mampu, jadi golongan yang keempat, au muhibban, iaitu golongan yang kasih dan cinta kepada tiga golongan tadi. Cinta kepada orang alim yang mengajar, cinta kepada orang yang belajar, dan cinta kepada orang yang mendengar. Dia tak rajin datang masjid, dia sibuk sampai tak sempat datang majlis ilmu, tapi siapa kacau majlis ilmu di masjid dan di surau, dia akan asah parang. Contohnya, jangan usik majlis ilmu di masjid dan surau. Walaupun dia kata aku tak pi, tapi aku sayang kepada ketiga-tiga golongan ini. Aku sayang kepada majlis ilmu. Walaupun dia tu pagi, petang, siang, malam sibuk duk tebak roti canai dekat kedai dia, tak sempat nak datang, kan? Tiba-tiba dia dengar orang yang duduk dekat kedai dia, dekat warung dia, duk bersembang, duk mengumpat orang-orang yang duk mengaji ni, duk mengumpat ustaz-ustaz. Dia naik angin, dia kata dekat orang tu, lu lagi sekali lu cakap pasal itu ustaz, ini roti canai saya tebar atas lu punya muka, dia kata. Marah dia. Walaupun dia jarang pergi, tapi dia jadi golongan yang keempat. Dan Rasulullah SAW berpesan, wala takunil khamisah, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima ni? Alim tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tak nak, bahkan dalam hatinya benci kepada ketiga-tiga golongan tadi. Kamu jadi golongan yang kelima itu, fatahlik, maka kamu pasti akan dibinasakan Allah. Ini jaminan, waranti bagi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benci kepada orang alim, benci kepada orang yang belajar, benci kepada orang yang mendengar, bahkan memusuhi pula. Marah dengan anak-anak tahfiz ni. Madrasah tahfiz ni adalah termasuk dalam hadis tadi, anak-anak ni golongan yang belajar. Benci pula dengan tahfiz. Sejak ada budak madrasah tahfiz ni, selipar masjid kita asyik hilang aja. La ilaha illallah. Macam jahat sangat budak tahfiz ni. Zaman kami mengaji dulu, mengaji madrasah dulu, di ma'had dulu, macam itulah. Kalau semayang Jumaat selipar hilang, semua tala dekat kami. Kami masa tu, mahad kami tu ada 400 orang pelajar yang duduk asrama. Semayang Jumaat penuh. Sampailah satu hari tu, masa tu cuti sekolah, pelajar mahad memang tak ada, tapi saya antara pelajar yang tak balik masa tu. Kami adalah 2-3 orang yang tak balik semayang Jumaat. Tiba-tiba masa nak balik tu memang selipar hilang. Dengar orang tua dekat luar tu berbunyi. Dia kata, ni budak mahad tu lah ni, bila selipar hilang ni. Saya kata kat dia, pakcik, budak mahad tak ada, semua balik cuti. Pakcik ingat budak mahad ni lalu daripada kampung nak naik bas mai sini semata-mata nak curi selipar masjid ni. Oh, dia kata cuti ke? Sebenarnya orang macam pakcik lah pencuri yang sebenar, saya kata kat dia. Dia kata, baik hang balik sebelah Labuh hang, dia katakan. Saya pun budak lagi masa tu kan, cabut lari balik kan. Cari salah. Dah tahu tak ada duit, buka madrasah nak buat apa? Lepas tu duk minta derma sana sini. Sekolah swasta Cina di Malaysia ni jadi kaya sebab apa? Orang Cina seluruh negara, mereka ketepikan perbezaan fahaman politik sesama mereka, tapi mereka tumpukan fokus pada pendidikan. Dan setiap orang Cina di Malaysia ni ada persatuan dalam pendidikan mereka, menyebabkan mereka akan infakkan setiap bulan untuk membangunkan sekolah-sekolah Cina persendirian. Kita orang Melayu Islam pula lain, pi buka tahfiz buat apa? Dah tahu tak ada duit, gatai merela sangat nak pi buka juga. Lepas tu minta merata dekat orang. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, asbab daripada madrasah yang tak ada duit, sekolah pondok yang tak ada duit, orang yang bercakap tu pun dia lupa bahawa suatu masa dulu guru Al-Quran dia
yang mengajar dia mukaddam tu semuanya lahir daripada pondok dan madrasah yang tak ada duit ni. Dia terlupa guru Al-Quran kepada mak bapak dia pun semuanya datang daripada pondok dan madrasah yang tak ada duit ni. Dia terlupa guru Al-Quran nenek dia, datuk dia, moyang monyet dia semua daripada madrasah atau pondok yang tak ada duit ni. Dia terlupa. Suatu masa dulu sampai sekarang kita nak buat doa selamat, nak buat baca yasin, nak buat kenduri kat rumah, kita duk cari ustaz. Itulah ustaz-ustaz, itulah guru-guru yang lahir daripada pondok dan madrasah yang tak ada duit ni. Betul? Susah, sangat susah. Madrasah saya, Madrasah Ashabus Suffah, singkatannya ASUH, lagi tak ada duit. Di Johor dan di Perak percuma tanpa yuran. Madrasah yang tak ada yuran percuma. Daripada 2015 di Johor, 2017 di Perak, sampailah bulan 5 tahun ni, alhamdulillah tak ada masalah kewangan. Sumbangan orang bagi pun cukup. Meniaga kami ada ladang kambing, jual lembu. Kami ada buat bisnes umrah dan pelancongan. Allah bagi cukup. Sampailah bulan 5 tahun ni, 6-7 tahun Allah bagi cukup. Tiap-tiap bulan Johor dan Perak gabung kedua-duanya dengan perbelanjaan RM128,300.65 sebulan. 128,000, bukan RM128, RM128,300.65 sebulan. Allah bagi cukup tiap-tiap bulan. Akaun madrasah tak pernah hujung bulan cukup, habis bayar gaji, bayar sewa, bayar duit makan anak-anak, bayar bil, akaun madrasah akan tinggal berapa belas ringgit di hujung bulan tu. Sampai nak masuk hujung bulan depan, 128,000 tu cukup, tinggal balik RM18, RM15. Bulan depan 128,000 tu cukup, tinggal balik lebih tak ada. Allah bagi cukup-cukup. Sampailah bulan 5 tahun ni, bermula bulan 6 tahun ni, Allah uji kami dengan kesusahan yang sangat luar biasa. Kambing jual, sel kambing jual, buat iklan pun orang tak beli. Orang macam-macam lah kan? Daripada bulan 6 sampai bulan 11 lepas ni, bulan 12, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 6 bulan. Tunggakan gaji, tunggakan bil, tunggakan bayaran makan anak-anak madrasah selama 6 bulan ni, sekarang ni sampailah semalam tertunggak sebanyak RM114,000 tertunggak. Saya bagi tahu dengan warga madrasah, 6 tahun Allah bagi kita cukup, takkan 6 bulan ni kita nak merungut. Kita usaha. Asal ada orang jemput saya ceramah, saya akan buka meja dekat luar, macam-macam saya jual, pastikan habis dengan meja-meja bawa balik. Hak meja masjid punya, bawa balik dosa besar. Macam-macam, bawa bukhur, rehal kan, tak ada duit pinjam, transfer pun boleh kan, berhutang, minta anak-anak belilah macam-macam, tak ada duit minta dekat pakcik-pakcik ni, semua dermawan ni. Saja tak mau tunjuk dekat orang, takut riak, tapi semua baik-baik, semua pemurah kan. Satu set bukhur tu alah baru RM110 kan, apalah sangat dengan aksesori kereta kita kan. Minggu lepas kereta tu dah elok, saja pi tukar skrin LED dalam kereta tu habis sampai RM1,500. Hati tak rasa ralat, tak rasa tekilan, tak rasa mengkelan. Pasal apa? Pasal itu kehendak nafsu kita.
Kemarin ni cuti sekolah, bawa family makan tom yum, pergi kedai western pula. Kita tahu nak bayar bil tu saja dekat 200. Hati tak rasa ralat langsung pasal kehendak nafsu kita. Orang dah tengah makan sebelum bayar bil 200 tu, orang bawa tisu, minta derma, belilah tisu ni RM2. Tak apa, terima kasih. Tisu saya dah berlambak dekat rumah. Walhal baru aja habis 1,500 untuk skrin kereta. Ni orang tokey kedai aksesori ni, kereta kan, dia tahu orang duk belanja macam mana. Lepas tu makan bayar beratus-ratus ringgit atas meja tu kan. Tak kisah, kawan tu mari bawa tisu plastik RM2. Tengok muka pun tak mau. Tak apa, terima kasih. Ni hati kita kan. Malam ni kalau atas meja tu habis, memang hebat orang Kuala Ketil, Masya Allah kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Susahnya nak bangunkan madrasah tahfiz ni. Daripada 1,500 madrasah tahfiz di Malaysia, yang dah tutup lebih kurang sebanyak 60 buah sebab tak boleh meneruskan kerana masalah kewangan. Siapa nak bantu? Pandai. Hang pandai buka, hang pandai cari sendiri. Kenapa madrasah saya tak ada yuran? Dulu ada yuran. 2019 masa saya datang sini, madrasah saya masih ada yuran RM350. Tapi bila ada anak-anak madrasah yang berhenti dengan sebab tak mampu nak bayar yuran, hancur hati ni, rasa sedih sangat-sangat. Akhirnya saya isytiharkan yuran percuma. Ada 95 orang pelajar, tak ada hubungan darah daging dengan saya, bukan keluarga, bukan anak kandung, bukan anak saudara, anak menakan pun bukan. Tapi 95 orang kami tanggung dengan tanggungan lebih kurang kosnya seorang sebanyak RM1,400 sebulan. Sambung belajar ke luar negara dan dalam negara pun madrasah kami tanggung anak-anak ni sampai tamat pengajian di luar negara dan dalam negara. Yang madrasah tanggung sekarang ni ada 9 orang. Campur dengan 9 orang tu, dengan 128,000 tadi, lebih kurang kami memerlukan setiap bulan lebih kurang 150,000. Bayangkan, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, siapa bersedia nak ambil alih madrasah saya, silakan. Sanggup nak cari 128,000 atau 150,000 sebulan? Sanggup? Mati kutu. Bukan takat mati kutu, bukan takat balik awal, mati pucuk awal. Pasal apa? Bukan senang kan, memikir sampai stres. Tanya Haji Taib macam mana susah nak bangunkan madrasah. Masya Allah. Siapa yang nak mendokong madrasah tahfiz yang di saat selama mana wujudnya madrasah dan anak-anak ini, bumi Kuala Ketil ini, kampung ini, Korea ini pasti barokah. Anak-anak yang pagi petang siang malam dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, Masya Allah. Masakan tidak barokah? Pasti barokah. Sebab tu kita anak-anak madrasah ni kita istilahkan anak-anak syurga. Kita pula mak bapak neraka. Betul tak ni? Orang ajar punya ustaz kan. Jadi kita panggil anak-anak ni anak-anak syurga pasal apa? Pasal mereka ini tidak ada dosa. Tambah pula mereka duduk dalam madrasah, yang madrasah itu adalah digambarkan dalam hadis sebagaimana majlis kita pada malam ini sebagai raudatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, maka kita menjaga kemuliaan ilmu dengan kita perbetulkan niat kita. Kita rasa seronok dengan wujudnya pusat-pusat pengajian agama di kampung kita ni. Kita seronok sungguh, pasal pasti ada barakahnya. Kewujudan madrasah-madrasah ini menjadi pilihan dan asbab untuk tangan kita selalu bersedekah. Orang yang mampu bersedekah 100 sebulan, dia memang mampu, dia banyak duit, tapi dia bersedekah dengan ikhlas 100 sebulan. Pada hari kiamat nanti, dia nampak
sedekah dia yang 100 bulan tu Allah terima, tetapi dia menyesal. Sebab apa dia menyesal? Dia kata, kalaulah aku tahu begini hebatnya pahala sedekah, pasti